Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal syuhada wal salihin. Wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ila baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا طير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada petang yang penuh keberkatan dan kemuliaan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai akan suatu pengajian kitab yang membahaskan tentang ilmu aqaid ataupun yang membahaskan tentang ilmu usuluddin. Ya, insyaallah kita cuba khatamkan sepanjang Ramadan ni. Kita akan cuba khatamkan untuk kita memahami tentang perkara yang berkaitan dengan usul ataupun asas dalam akidah pegangan kita. Kerana ia merupakan tuntutan yang diperdukan di atas tiap-tiap kita sebagai mukallaf, sama ada lelaki dan perempuan. Wajib kita kena mempelajari, mengetahui serta beriktikad, jadikan dia sebagai pegangan kita. Kerana bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam apa juga bentuk ibadat kita, sama ada ibadat yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadat yang disunat untuk kita lakukan. Kemudian setiap ibadat yang kita lakukan itu mestilah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekarang ni kita melaksanakan salah satu daripada tuntutan yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tuntutan ibadat puasa Ramadan. Maka bagi siapakah kita lakukan ibadat puasa Ramadan ini? Ialah bagi Allah, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita mengatakan ibadat itu kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tak mengenali akan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab itulah syarat di antara syarat sah bagi tiap-tiap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah setelah mana hamba itu mengenali akan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Maka bagaimana kita nak memahami perkataan al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar? Melainkan setelah mana kita mempelajari, mengetahui tentang segala sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mustahil atas Allah dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kaitannya dengan segala sifat-sifat yang wajib bagi rasul-rasul, sifat yang mustahil atas rasul dan sifat yang harus bagi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam melengkapkan ucapan kita dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa setiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Maka ulama-ulama menyimpulkan dalam perkataan kita
la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu sampai kepada 68 akidah, 68 simpulan iman yang wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib kena tahu. Bermaknanya kalau kita tidak mengetahui, maka kita sentiasa berada dalam keadaan dosa kita. Maka ini bukan satu dosa kecil, bahkan merupakan dosa besar, sebab kita tak kenal Allah, tak kenal akan yang menciptakan kita, dan tak mengenal akan yang menciptakan sekalian makhluk-makhluk ini. Maka ini suatu risalah yang ringkas, satu risalah yang kecil, yang insya-Allah akan memberi manfaat yang begitu besar kepada kita. Jadi kita cubalah habisi dalam masa 4 minggu pengajian kita, setiap hari Sabtu ni insya-Allah kita akan cuba habiskan. Sebab itulah kita pilih satu risalah yang ringkas tetapi mengandungi maklumat akidah yang padat. Jadi kitab ni dia kata ini risalah yang dinamakan ini risalah Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Nama kitab ni namanya Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Dari segi makna dia, daripada Arab kepada bahasa Melayu kita, miftah tu dengan makna anak kunci, sebab itu merupakan kalimah isim alat. Kalimah isim alat dengan makna miftah ni anak kunci. Dia ambil daripada setengah hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan miftahul ilmi, as-su'alu miftahul ilmi. Bermula soal tanya itu merupakan miftahul ilmi, merupakan anak kunci bagi ilmu. Jadi seolah-olah kitab ini ditasbihkan, diserupakan seolah kata anak kunci bagi murid. Miftahul murid ialah anak kunci bagi murid. Satu alat untuk kita nak bukakan sesuatu dan kita nak menguncikan akan sesuatu, kita gunakan anak kunci ataupun ibu kunci. Jadi kalau ibu kunci tanpa ada anak kunci, maka kita tak akan boleh buka sesuatu perkara yang duduk di dalamnya. Apabila kita kunci, misalnya kita kunci almari ataupun tempat-tempat simpanan kita, apabila kehilangan anak kunci, maka kita tak akan dapat mengambil barang-barang yang duduk dalam almari ataupun dalam tempat-tempat simpanan kita. Maka begitulah umpama kitab ni merupakan miftah, anak kunci al-muridi, yakni miftahul lil murid. Miftah anak kunci bagi murid. Siapa yang dimaksudkan dengan murid ini? Dia telah orang yang menghendaki al-mujarradu al-iradati, yang sunyi daripada iradah. Itu asal setengah daripada maksud dengan murid ini, orang yang menghendaki akan sesuatu. Dia kehendaki akan sesuatu. Jadi apa yang kita kehendaki dari segi pembicaraan ilmu akidah, ialah kita ingin memahami tentang perkara-perkara yang menjadi pegangan kita, yang menjadi asas ataupun usul bagi pegangan kita. Kerana inilah persoalan yang paling penting sekali. Banyak sekali perkataan-perkataan ulama mengatakan di antaranya awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah kita mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Yani asas bagi agama itu kita kenal akan Allah, maksudnya kita kenal akan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya kita mengenal akan hakikat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun daripada makhluk yang mengetahui tentang hakikat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajipan di atas kita untuk kita mengetahui, mempelajari dan jadikan ini sebagai akidah pegangan kita, ialah daripada sifat-sifat yang telah dinyatakan. Allah Ta'ala sendiri yang mensifatkan dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian telah diatur oleh para alim ulama kita dalam menyusun segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib di atas kita mengetahui sama ada di atas jalan tafsili ataupun wajib mengetahuinya di atas jalan ijmali. Jadi ulama kita buat siaplah ke dah. Cuma kita saja. Pengisian tu kita yang kena isi. Adapun apa maklumat tentang ilmu akidah ni telah disediakan oleh para ulama-ulama. Daripada ulama salah dan daripada ulama-ulama khalaf, mereka telah menyediakan dengan berbagai-bagai kaedah, dengan berbagai-bagai cara untuk nak memudahkan kepada kita orang awam ni.
Maka apa yang kita pelajari pada hari ini ataupun di saat ini, dan apa yang diajari oleh segala asatizah, ustaz-ustaz dan tok-tok guru kita di saat ini adalah merupakan ilmu yang telah dicapai ataupun yang telah diadun oleh para ulama kita berdasarkan kepada sumber yang sahih daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentukan nama saja diistilahkan kepada zaman kita, nama pengajar ilmu sifat 20 ke ataupun pengajian sifat 13 ke sifat 12, sifat 22 ataupun sifat 24, itu pengistilahan yang telah dibuat oleh para ulama, tetapi usulnya asalnya diambil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bagi mereka yang tak biasa misalnya ataupun tak pernah mengaji ilmu ni, dianggap ini merupakan suatu benda yang baru. Suatu benda yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dalam Quran. Ini merupakan pandangan-pandangan yang kita kata menyeleweng ataupun pandangan-pandangan yang terkeluar daripada apa yang telah digaris pandu oleh Allah dan Rasul. Sebab ulama-ulama ni mereka ni lebih jauh lah sifat takwa mereka tu nak banding dengan kita, dan ulama-ulama yang mutaqaddimin tu mereka tu dari segi sifat takwa mereka tu lebih jauh dengan para mereka yang terkemudian. Maka sebab itulah jangan kita su'ul zan, sangka yang tak baik dengan para ulama-ulama kita, kerana mereka itu setiap ilmu yang mereka keluarkan ataupun setiap ilmu yang mereka gariskan kepada kita ni berdasarkan kepada dalil ataupun nas yang sahih. Jadi kitab ni namanya Miftahul Murid fi ilmi tauhid, ai fi bayani ilmi tauhid, pada menyatakan tentang ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah tauhid ini diambil merupakan kalimah masdar daripada wahada yuwahidu tauhidan. Esa maksudnya esa, ketunggalan, atau kata esa ataupun ketunggalan. Dan Quran Allah Ta'ala menyatakan, kul, katakanlah alimu ya Rasul, huwallahu ahad, ialah Allah yang ahad, Allah yang bersifat dengan sifat ketunggalan. Kerana apa dinamakan ilmu ini juga dinamakan ilmu tauhid? Kerana salah satu daripada perbincangan yang panjangnya ialah tentang sifat wahdaniyah. Allah Ta'ala itu akan dibincangkan sepada zat, sepada sifat, pada af'al. Yani wahdaniyah pada zat Allah Subhanahu wa taala membawa kepada dua pengertian. Menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil pada zat. Dan wahdaniyah pada sifat itu juga memberi penjelasan kepada kita tentang dua pengertian yang asas, ialah menafikan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat. Dan yang ketiga ialah wahdaniyah pada af'al, iaitu setengah ulama mengatakan terbitnya satu, ialah menafikan kam munfasil pada af'alullah, pada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebab itulah dinamakan juga ilmu ni dinamakan ilmu tauhid. Ada juga dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Nanti di dalam kita akan ceritalah tentang perbahasan ilmu wahdaniyah ataupun tentang sifat wahdaniyah dan juga tentang sifat kalam. Jadi kitab ni namanya Miftahul Murid fi ilmi tauhid, karangan bagi al-alim allamah Zainal Abidin ibni Muhammad Al-Fatani, yang dimasyhurkan dengan tuaminan nafa'anallahu bi wa bi ulumih. Mudah-mudahan memberi nafa'lah akan kita oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan di kitab ni sendiri, dan wa bi ulumi, dengan ilmunya, ilmu bagi musannif pengarang kitab ni, iaitulah al-allamah al-alim allamah Zainul Abidin ibnu Muhammad Al-Fatani. Jadi sebenarnya kitab ni dia ada 3 risalah. 3 risalah. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan risalah yang pertama, dan di tepi dia tu orang panggil hamish. Di tepi dia tu ada bicara tentang Sya'bul Iman. Jadi kitab ni kitab cara masalah tauhid ni, walaupun kecil ni, lebih pedah daripada lada ni, lada kecil, lada Cina tu. Tu pedah pada tu lagi ni. Sebenarnya ada 4 risalah. Tepi dalam 3, tepi ada 1.
Tu. Kemudian dia kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya hukum akad itu tersimpan ia pada 3 bahagi. Pertamanya wajib, dan keduanya mustahil, dan ketiganya jaiz. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya dia tak pakai terjemah sebab kita ni risalah yang ringkas, dia pakai tak terjemah dia lah. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi pula Maha Mengasihani. Itu dua sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan sifat yang mulia lah. Dua sifat yang agung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagaimana dalam suratul Fatihah yang kita dok baca. 17 kali sehari semalam sekurang-kurangnya. Kalau kita hanya sembahyang fardu saja, kita akan baca 17 kali sehari semalam, itu wajib. Sebab suratul Fatihah merupakan ruknun min arkanis salah, satu rukun daripada segala rukun-rukun sembahyang. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ayatum minha merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kalau orang tu baca Fatihah dengan tak baca bismillah, maka tak sah di sisi Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di sisi Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya mazhab Imam kita Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim merupakan satu ayat daripada suratul Fatihah. Kemudian kita tengok dari segi pembacaan. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, diulangi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedangkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak, dan nama-nama Allah Taala itu banyak. Al-Asmaul Husna, segala nama-nama yang elok bagi Allah Taala itu banyak. Setengah ulama kata sampai ada 3,000 daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak nama Allah Taala, sampai 3,000 setengah ulama. Cuma yang tersurat, termaktub dalam Quran itu hanya 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkandung dalam kitab-kitab yang lain daripada kitab-kitab samawiyah juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengikut lughah ataupun bahasa-bahasa yang kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nama yang 99 ni yang termaktub dalam Quran itu daripada bahasa Arab lah, kerana Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Jadi begitu mulianya dua sifat Allah Ta'ala. Allah itu bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah, dimulai dengan nama Allah. Allah ni orang panggil Sultanul Asma'. Setengah ulama mengatakan merupakan dia tu Sultanul Asma', raja bagi segala nama-nama Allah, raja bagi nama Allah. Sebab Allah itu ismul lizat, nama bagi zat. Nama bagi zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bukan nama bagi sifat Allah ni. Nama yang di atas zat, yang bersifat dengan al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qudus, Al-Ghafur, itu merupakan nama bagi zat yang bersifat. Nama bagi zat yang bersifat dengan Ar-Rahman. Nama bagi zat yang sifat dengan pemurah dinamakan Ar-Rahman. Nama zat yang bersifat dengan penyayang nama Ar-Rahim. Iktibar kepada sifat. Tetapi Allah ini iktibar semata-mata diri zat yang bersifat dengan al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Sebab itulah kalimah Allah ni merupakan kalimah yang paling suci sekali. Jadi kalau kita panjang bahasan tentang kalimah Allah ni, maka kita tahulah mulianya nama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tak bolehlah nak membenarkan kepada orang yang beragama lain mereka itu nak menggunakan kalimah Allah ini jikalau akidah mereka itu tidak sebagaimana akidah yang sebenar.
Bukan maksud kita larang tu secara mutlak. Tapi kalau mereka itu tahu menggunakan kalimah Allah dan memahami tentang kalimah Allah itu, tak ada masalah lah. Mereka memeliharakan tentang kalimah Allah sebagaimana yang kita fahami dengan maksud kalimah Allah ini. Bukan sekadar kita sebut kata al-ma'budu bihaqqin yang disembah dengan sebenar, tetapi Allah Ta'ala ini memiliki beberapa sifat-sifat kesempurnaan. Sama ada di atas jalan ijmali ataupun sama ada di atas jalan tafsil. Maka kalaulah orang yang bukan Islam ni memahami tentang makna ataupun dia tu percaya, maka tak ada masalah. Sekarang Allah Ta'ala sendiri yang mengisytiharkan, Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan bagi mereka yang bukan daripada Islam ni, akidah mereka itu tentang Allah Ta'ala itu adalah merupakan akidah yang salah, akidah yang tak betul. Di antaranya Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan golongan Nasara Kristian yang mana mereka mengatakan laqad kafara alladhina qalu, Allah Ta'ala firman, demi sesungguhnya jadi kufurlah, jadi kafirlah mereka yang berkata, yakni bukan sekadar kata, bahkan mereka itu jadikan pegangan mereka, jadikan akidah mereka, jadikan i'tiqad mereka. Mereka i'tiqad macam mana? Innallaha salisu salasah, bahawasanya Allah Ta'ala itu merupakan salah satu daripada Tuhan-Tuhan yang tiga. Dalam konsep Trinity yang dipegang oleh golongan Kristian, mereka mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu merupakan salah satu daripada Tuhan yang tiga. Mana Allah satu, kemudian Maryam dan Isa. Mereka mendakwa Tuhan-Tuhan ada tiga. Adapun kita, akidah kita, qul, katakanlah alimu ya Rasul, huwallahu ahadun. Allah yang bersifat dengan sifat tunggal, tak berbilang. Wahid dengan mana tak berbilang Allah Ta'ala. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat, sekurang-kurang berbilang dua. Allah Ta'ala Maha Suci. Kemudian ulama urang lagi, wahid Allah Ta'ala itu bukan makna wahid pada zat. Tidak ada sesuatu zat yang menyerupai dengan zat Allah. Bukan sekadar itu saja, bahkan di zat Allah Ta'ala itu tidak ada ajazat, tidak ada berjuzuk-juzuk, tidak boleh dikerak, dibelah, dibagi, tak boleh. Kita seorang. Orang tanya mari berapa orang masjid? Kita mari seorang aja. Mari seorang aja. Seorang kita ni seorang dari segi zahir, tetapi kalau kita ni, kalau orang kerak, belah, bagi, berapa tu baik kita? Orang panggil ada pada kita ni beberapa juzuk. Walaupun kita mari seorang, tapi tengok sepotong jari kita ni, sebatang jari kita, kalau kita kerak, berapa boleh ni? Kalau kita kerak ni berapa boleh? Kita kerak, belah, bagi ni berapa? Allah Ta'ala bukan hanya zatnya saja yang ternafikan muttasil, kan munfasil, yang ini menafikan beberapa bilangan bercerai. Yang ini maksudnya bukan menafikan ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala, bukan hanya itu saja, tetapi juga kita menafikan ada beberapa bilangan yang berhubung pada zat, yang ini terdiri zat Allah Ta'ala itu daripada beberapa ajzat ternafi. Itu pemahaman kita orang Islam. Ada orang kafir, jelas kata mereka itu mengatakan Allah Ta'ala itu adanya zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Mana? Isa, anak Tuhan, moga anak Tuhan ni macam ke Tuhan dah. Maryam, isteri macam ke Tuhan dah. Itu akidah yang dipegang oleh Kristian. Dan Allah Ta'ala nyatakan waqalatil yahudu, telah berkata, telah beriktikadlah oleh golongan Yahudi, Uzair bin Allah, bermula Uzair itu merupakan anak lelaki Allah. Orang Yahudi pegang kata bahawa Nabi Allah Uzair itu merupakan ibnullah, anak lelaki Allah. Dan mereka menganggapkan malaikat itu merupakan banatullah, anak perempuan Allah. Malaikat ni anak perempuan Allah. Kemudiannya Uzair itu merupakan anak lelaki Allah, dinafikan oleh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Tengok, lam yalid, tidak melahirkan Allah Ta'ala akan sesiapa pun. Tuhan tak melahirkan sesiapa. Tuhan tak melahirkan Isa, Allah tak melahirkan akan Uzair, Allah tak melahirkan akan malaikat sebagaimana yang didakwa. Kalaulah Allah Ta'ala itu memiliki anak, sudah pasti Allah Ta'ala itu melahirkan. Dan walam yulad,
dan Allah Ta'ala tidak dilahirkan oleh sesiapa pun. Mana Allah Ta'ala tak ada usul, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada lelaki. Sebab tu Allah Ta'ala itu maksudnya bersifat dengan sifat ketunggalan. Kemudian bagaimana akidah mereka itu mengatakan Isa itu anak Allah, Maryam itu sebagai ibu bagi Tuhan, ibu bagi Tuhan, ibu bagi Isa. Ibu bagi Isa, jadi maksudnya setara lah dengan Allah Ta'ala, sama-sama Tuhan. Allah Ta'ala menyatakan pada akhir ayat tu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Ta'ala tu kufuwan, mana tidak ada yang menyamai, yang sama taraf, ahadun seorang pun tak ada. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas dari segi akidah kita. Sebab itulah kita tak benarkan orang yang bukan Islam sewenang-wenang nak menggunakan kalimah Allah. Ini wajib di atas kita kena tahu. Kena faham sungguh tentang kalimah Allah ni, supaya kita ni jaga sungguh kalimah Allah. Tak boleh sampai kalimah Allah boleh kita nak tepek dalam jambang, boleh kita nak tepek tempat-tempat yang kotor, boleh kita nak anak bijak-bijak, haram tak boleh. Kalaulah kita mempersena-senakan, boleh jadi kufur, na'udzubillah. Ini cuma baru kalimah Allah, bukan zat Allah lagi. Kalimah Allah tu wajib kita kena bersihkan daripada segala kekotoran. Macam Quran tu kalamullah, bukan Allah lagi, bukan zat Allah tu kalam. Si Quran tu boleh ke kita lakah? Boleh kita nak letak dalam tempat najis? Bolehkah kita nak letak di tempat-tempat yang kotor? Haram kita. Bahkan kalau kita senda main jadi kufur. Tu baru setengah daripada apa yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid Baitullah, masjid merupakan rumah Allah. Kalau kita lepas haji, kalau kita berak dalam ni, kalau kita buat kotor dan ni, hukum apa dia? Haram. Kalau kita pesan, jadi kufur kita. Tu benda yang ada hubung kait dengan Allah. Itu bukan zat Allah Ta'ala lagi. Bagaimana kita tentang dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka sebab itulah wajib kena tahu ni, bab tentang Tuhan ni wajib kena tahu. Kemudian yang sifatnya Ar-Rahman, iaitu sifat maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Murah sungguh Allah ni. Murah sungguh Allah Ta'ala ni kepada sekian makhluk Tuhan tak pilih. Memberi nikmat kepada hamba-Nya tak ada pilih. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, lau kanatid dunia, jikalau Allah dunia ni ta'dilu indallah, ada nilai yang di sisi Allah Ta'ala janaha ba'udatin, setimbang sayap nyamuk. Kalau dunia ni ada nilai yang di sisi Allah Ta'ala tu setimbang sayap nyamuk je, ma saqa kafiran mina surbata ma'in, nescaya Allah Ta'ala tak akan beri minum orang kafir tu walau setegak air, bukan segelas dah, walaupun setegak air pun tak akan tak beri pada orang kafir ni, jikalau dunia ni ada nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia yang melalaikan, dunia yang menyebabkan kita lupa kepada akhirat kita, dunia yang dengan sebab itulah kita melakukan maksiat derhaka kepada Allah. Itu merupakan dunia yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila tilik kepada dunia tidak nilai, maka sebab itulah Allah Ta'ala beri belaka. Segala apa juga bentuk kekayaan ni Allah Ta'ala beri. Kekayaan, kesenangan, keselesaan, semua Allah Ta'ala. Sama ada mereka itu mereka beriman kepada Allah, ataupun mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menentang Allah, yang tak beriman kepada Allah, yang tak pernah menyebut kalimah Allah, betul lagi nak sujud kepada Allah, juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat Rahman, kasih sayang, mana limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mana pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita kena ingat bahawasanya kehidupan kita bukan hanya di sini. Kehidupan kita lebih jauh daripada lagi. Kita akan berada pada perkampungan yang mana perkampungan kita kekal selama-lamanya, perkampungan akhirat. Maka di sana Allah Ta'ala akan tajalikan suatu sifatnya dengan sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang, belah kasih Allah Ta'ala. Ini orang panggil khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala jemakan akan sifat kasih sayang ni ia tadi akhirat bagi mereka yang beriman kepada Allah, yakni Allah Ta'ala beri dengan nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat syurga bagi mereka yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana hidup di atas dunia. Maka inilah ada maksud makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim amat panjang sekali lah.
mak panjang sekali tu. Orang panggil, kita ambil sedikit daripada intipati, intisari, daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di antaranya Nabi SAW menyatakan, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidak adalah daripada seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, illa zabal asyaitan, melainkan jadi hancurlah oleh syaitan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, jadi hancurlah oleh syaitan daripada bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sekali baca, syaitan akan jadi hancur. Hancur tu setara mana? Kama yadhubur rasasu 'ala nar, sebagaimana jadi hancur leburnya tembaga di atas api. Sebagaimana kita letak tembaga di atas api tu jadi hancur lebur dengan sebab kekuatan kepanasan api, maka begitulah syaitan yang apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim akan jadi hancur lebur. Pasal tu payah kita ni, payah kita nak baca bismillah, sebab syaitan tu lupakan kita. Sampai pekat kita nak makan pun dia lupakan kita. Kita nak masuk dalam rumah kita dilupakan. Kita nak buat, sedangkan Nabi suruh kita pada tiap-tiap pekerjaan yang baik kita kena baca bismillah. Kullu amrin zibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Nabi nyatakan kullu amrin, tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan yang kullu amrin zibali, yang mempunyai nilaian yang baik pada syarak. Jadi syarak kata benda ni benda baik, benda yang molek. Tiba-tiba kita tak mulai pada tiap-tiap pekerjaan kita tu, la yubda'u fihi, yang tak dimulaikan akan tiap-tiap pekerjaan yang dianggap baik pada syarak, tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi menyatakan fa wa aqta'u, maka ni orang panggil aqta'. Apa dia aqta'? Ai qalilul barakah, sedikit sangat keberkatan dia. Sedikit berkat. Sebab itulah kita hendaklah mulai setiap pekerjaan kita dengan ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada doa khusus, masuk masjid ada doa khusus, keluar masjid ada doa khusus, kita nak masuk kenderaan kita ada doa khusus, keluar daripada kenderaan kita ada doa khusus, kita nak makan ada doa khusus. Tapi kalau kita tak ingat doa-doa khusus tu, kita pakai Bismillahirrahmanirrahim makan. Tu nak buka puasa misalnya, biarlah lapar sangat pun, dahaga sangat pun, biar baca doa dia sepatah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita makan, lepas tu lah kita baca setengah kata, baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu tu selepas daripada kita minum dah setegak air, ataupun selepas daripada kita makan dah sikit daripada makanan, daripada manisan, daripada kurma tu, barulah kita baca Allahumma laka sumtu. Allah ya Allah, Allahumma ya Allah, laka sumtu, bagi engkau lah aku berpuasa ni, laka sumtu wa bika amantu, dan dengan engkau lah aku beriman, wa ala rizqika, dan di atas rezeki engkau aftartu, dah kita buka dah ni. Masa tu setengah ulama kata sunat kita baca doa tu selepas daripada kita dah buka dah. Mana buka sikit dah apa, dah minum air setegak baru itu baca. Tapi sebelum daripada tu kita bacalah Allahumma barik lana, ke baca bismillah, lepas tu kita minum air setegak ataupun kita makan kurma dulu sebiji, lepas tu barulah kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika, wa ala rizqika, di atas rezeki engkau aftartu, telah berbukalah oleh aku. Jadi kalau kita makan tu tak masuk dengan doa tu, dan kita tak makan lagi. Tapi ada juga tak apalah, bacalah tengah-tengah malam sebelum buka ke, selepas buka ke, tak apalah. Tapi afdalnya setengah ulama kata lepas kita makan dah sikit. Ni kita lepas habis dah 3 talang baru tinggal tak baca doa lagi. Tu bacalah, biarlah habis dah makanan sekali pun baca. Tu tetap kita akan dapat pahala. Kemudian dikata alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, bermula segala puji-pujian itu lillah aisabitul lillah, sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu, dan bermula selawat, yakni selawat daripada Allah dengan menar rahmah. As-salatu minallah ialah ar-rahmah. Selawat daripada Allah itu dengan menar rahmah.
wa anil malaikata wa anil malaika daripada malaikat al-istighfar dengan makna istighfar, wa ghairi dan lain daripada mereka itu, iaitu dengan makna doa dengan doa. Kita selawat di atas Nabi dengan makna doa, malaikat selawat di atas Nabi dengan makna istighfar, kemudian Allah Ta'ala selawat di atas Nabi dengan makna rahmat. Sebab di antara perkara yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan ialah berselawat di atas Nabi SAW. Tetapi sebelum daripada itu, Allah Ta'ala terlebih dahulu dengan zatnya yang qadim lagi azali telah berselawat di atas Nabi kita SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang sentiasa berselawat di atas Nabi, yakni sentiasa memberi rahmat kepada Nabi. Maka lalu itulah Allah Ta'ala tuju kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala mereka beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu selawat di atas dan hendaklah kamu ucap salam di atas dengan sepenuh-penuhnya. Maka sebab itulah di sini pada tiap-tiap risalah, tiap-tiap kitab dimulai dengan bismillah, basmalah, dan kemudiannya dengan alhamdulillah, memujikan akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ketinggalan dengan selawat dan salam di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ala Rasulillah, di atas Rasulullah. Itlaq Rasulullah kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan kalau kita cakap sebut Rasulullah, tak sebut nama, itu kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana kaedah katanya al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Sesuatu lafaz tu apabila diitlaq, digunakan secara itlaq, tidak dikaitkan dengan sesuatu atau dengan seseorang lain, maka dipalingkan itu kepada yang paling sempurna. Maksudnya umpamanya lafaz Rasulullah apabila digunakan itu tanpa dikait dengan nama siapa-siapa daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas segala umat ni, maka dipalingkan kepada yang paling sempurna daripada segala rasulullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, yang menjadi penghulu bagi para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu jadi kalau nak kepada nabi lain kena sebut Adam, nak kepada rasulullah lain Adam, rasul lain Nuh, Idris, Hud, misalnya sebut nama. Adapun itlaq di atas Rasulullah, maka kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahui olehmu, ni ketahui olehmu bahawasanya, ketahui olehmu hi talib, hi segala penuntut ilmu. Maksudnya kita olehmu ni, ketahui olehmu iaitu segala talibul ilmi, segala penuntut ilmu. Kita semualah yang sedang mengaji kitab ni, ketahui bahawasanya ni akan bahawasanya hukum akal itu tersimpan, ia hukum akal ni tersimpan ia pada 3 bagi. Tersimpan pada 3 bagi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama yang membagikan akan hukum akal ni kepada 3. Dia pak ringkas tu lah. Setengah-setengah kitab kan, kalau kita mengaji kitab besar-besar sikit, dia wari dulu pengenalan bagi hukum. Dia pengenalkan kepada kita apa dia hukum. Kemudian hukum yang wajib di atas kita kena tahu ada 3 dalam agama ni. Yang pertama panggil hukum syarak, yang keduanya hukum adat, yang ketiga baru hukum akal. Jadi wajib kena tahu apa yang dimaksudkan hukum, dan apa yang pecahan daripada hukum. Pecahan daripada hukum itu iaitulah daripada hukum syarak. Daripada hukum syarak kita tahu, hukum syarak lah terbagi itu kepada 2. Satu orang panggil hukum syarak taklifi, dan satu orang panggil hukum syarak wadai. Hukum syarak taklifi dan hukum syarak wadai ni wajiblah. Mungkin kita orang panggil mukallaf. Taklifi dengan sebab kita orang panggil orang mukallaf, ditaklifkan, ditekankan dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditegah daripada segala tegan-tegan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap hukuman ni dia tu ada apa namanya, ada yang mengaturkan.
Maksudnya agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini kepada umat manusia telah diaturnya oleh Allah. Allah Ta'ala itu panggil sahibu syariah, Tuhan punya undang-undang, Tuhan punya peraturan. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan syara'alakum minad-din. Syara'alakum minad-din telah mengatur ya Allah Ta'ala akan kamu daripada urusan agama. Agama yang diutuskan, agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, maka agama itu telah diatur oleh Allah. Sebab itulah sahibu syariah, Tuhan punya peraturan, Tuhan punya undang-undang, pada hakikinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturkan kehidupan kita. Allah Ta'ala pada hakikatnya, dan pada majazi, pada pinjamannya dinisbahkan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, hikmat dibangkitkan kepada kita ialah yang pertamanya tablighul ahkam, menyampaikan hukum. Yang menentukan hukum Allah, yang mengaturkan hukum itu ialah Allah. Kemudian yang menyampaikan hukum ialah Rasul. Rasul menyampaikan hukum. Dari segi hukum taklifi, misalnya kita kata hukum taklifi berkaitan dengan wajib, sunnah, haram, makruh, harus, daripada hukum taklifi yang 5. Maka ini diatur oleh Allah. Allah Ta'ala yang telah mengatur perkara ini perkara yang wajib, perkara ini perkara yang sunnah, perkara ini perkara yang haram, perkara ini perkara yang makruh, perkara ini perkara yang harus, telah diatur oleh Allah. Kemudian telah disampaikan oleh Rasul. Rasul sebagai tablighul ahkam, menyampaikan hukum. Dan serta tanfizul hukmi, Rasul juga menunjukkan bagaimana untuk melaksanakan hukum. Bukan semata-mata Rasul ini diutuskan, dibangkit untuk menyatakan, menyampaikan hukum, tetapi Rasul sebagai model, Rasul sebagai penunjuk bagaimana untuk melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditunjuk garis panduannya oleh Nabi. Sebab tu Nabi itu dianggap sebagai sahibu syariat, Tuhan punya undang-undang pada majaz. Itu dari segi hukum syarak. Kemudian ada yang dinamakan hukum adat. Hukum adat ni adat yang menghukumkan sesuatu perkara. Adat yang menghukum dengan sesuatu perkara. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh dia kata al-adatu muhkamatu. Adat ni terkadang boleh jadi suatu hukum, adat kebiasaan. Jadi kita kena kenal juga hukum syarak, kena kenal hukum adat. Kemudian perkara yang melibatkan soal pengajar ilmu tauhid ini ialah perkara yang berkaitan dengan hukum akal, hukum yang disebabkan kepada akal. Maka wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf, wajib kena belajar, wajib kena tahu, serta wajib di atas kita memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum akal. Akal yang menghukumkan sesuatu itu, sama ada dengan wajibnya, ataupun sama ada dengan mustahilnya, ataupun sama ada dengan harusnya. Hukum akal. Akal yang menghukum. Maka dalam perbicaraan, dalam perbahasan tentang ilmu aqaid ni, ilmu akidah ni, maka melibatkan soal tentang hukum akal. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'tabiru ya ulil absar, nak fikirlah oleh kamu, fa'tabiru, nak ambil pengajaran oleh kamu, ya ulil absar, wahai mereka yang punya akal, yang mempunyai pandangan mata hati yang punya akal. Fikir tentang kejadian-kejadian alam ni, fenomena alam yang berlaku. Kita kata perkara yang berlaku yang sering kita tengok siang dan malam, pertukaran siang dan malam, pertukarannya bulan dan matahari. Bila menjelang waktu malam, keluarnya bulan bintang. Bila menjelangnya waktu siang, keluarnya matahari. Maka siapa yang mengatur, siapa yang menjadi? Akal fikir. Sebab itulah bagi mereka berakal, mereka yang tak mampu mendirikan dalil nisbah dengan dalil akliyah, maka orang ni imannya, kata ulama, imanuhu lam yakhlu min tardidin. Imannya tak sunyi daripada berlaku khilaf di kalangan para ulama. Iman bagi mereka yang memiliki akal yang sempurna, yang tak mengkaji, tidak memikirkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman mereka itu iman yang ada pada khilaf ulama. Maksudnya
ada sebahagian daripada ulama mengatakan tak beriman lagi. Ni beratlah. Sampai pekat tak beriman lagi. Misalnya orang tanya kita, awak pegang tak kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kudrat, yang ni bersifat dengan sifat kekuasaan, kuasa Allah? Kita kata peganglah. Peganglah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa, pegang sungguh. Sungguh pegang. Lepas tu orang tanya lagi, mana dalil? Di manakah dalil yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, kuasa Allah? Lalu kita kata, saya tak tahu dalil, cuma saya mengaji ustaz-ustaz, Tok guru ayat kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat ke, jadi saya pun peganglah kata Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Lepas tu orang tu uji lagi, takut-takut ada ke Tuhan lemah? Ada, memang Tuhan tu kudrat, kuasa sungguh. Dia pegang tu kejap dah. Orang panggil i'tiqadun jazim, i'tiqad yang jazam, putuslah. Sekiranya kalau orang nak pusing ke cerita ke dak dah, dia pegang sungguh. Orang panggil kejap, kemah keming. Kalau sipu mati. Orang panggil i'tiqadun jazimun, i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus. Kemudian benda yang pegang tu muwafiqun lil waqi', membetulin dengan waqi' dak. Periksa sungguh di zat Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat sungguh. Tu muwafiqun lil waqi', membetuli dengan waqi'. Di pekerjaan tu memang sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat. Tapi dia kurang. Syarat yang ketiga tak nasyun an dalil, dia tak ada dalil. Syarat untuk jadi orang ma'rifatullah, sampai dekat makrifat kepada Allah Ta'ala mesti kena 3. Syaratnya pertama i'tiqadun jazim, muwafiqun lil waqi', yang ketiga tak nasyun an dalil, terjadi daripada dalil. Bila orang tanya dalil mana Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat, bersifat dengan sifat kuasa Allah Ta'ala mana, saya tak tahu. Maka iman dia tu masih lagi dalam keadaan khilaf ulama. Nak kata iman hak tarening ni kira kejap dah, ulama tu khilaf lagi. Semua kata tak beriman lagi. Walaupun jumhur ulama kata beriman dah, tapi iman yang fasik ataupun orang yang asi masih lagi berdosa. Beriman tapi berdosa lagi. Apa tak lagi kalau orang tu tak tahu sungguh. Dia tu mengucap 2 kalimah syahadah dah. Dengan bahawa semua ayah di Islam, dia pun jadi Islam. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Orang tanya, Tuhan ni Allah Ta'ala ni sifat kudrat ke tak? Tak tahu. Hamba nak cara bab tu. Tu. Hamba nak main bab-bab Tuhan kuasa tak kuasa ni. Dia tu kelahiran Islam tu, mak ayah di Islam. Tapi dia hukum Islam lah. Sebab apa? Sebab dia tak, bila tak melakukan benda yang jadi murtad dia. Selama mana dia tak melakukan perbuatan jadi murtad, ataupun tak melakukan perkara yang boleh jadi murtad, seperti sembah pada patung berhala, ataupun mengeluarkan kata-kata yang boleh jadi murtad. Misalnya aku dah Islam dah, misalnya dia kata tu susah sangat puasa-puasa keluar daripada Islam, payah sangat, jadi murtad lah dah. Tu dak nanti dak bermalam, jadi murtad selalu dah. Ataupun dia kait wasa esok nak jadi murtad je, dak nanti esok selalu jadi murtad dah. Nauzubillah. Hanya main masalah ni. Jadi dia ni tak tahu. Kalaulah tadi orang tu dia pegang kata Allah Ta'ala tu bersifat nisbat kudrat, masih lagi iman tu jadi khilaf di kalangan ulama. Kalau tak tahu langsung, tak mengaji langsung, betul lagi. Awak tak aja dengar ke ustaz-ustaz dia mengajar kata Allah Ta'ala sifat-sifat. Dah aja pergi kan, dah aja dengar. Masjid tepi rumah, surau tepi rumah, tapi dah aja pergi. Orang buat kuliah tu, kuliah subuh lagi, kuliah duha lagi, kuliah zuhur lagi, kuliah belum asar ni. Kuliah belum asar lagi, kuliah lepas asar lagi. Kayak gitu kakak nak. Tapi oleh kerana ni kan tak boleh nak buka iftar dana. Kalau buat iftar dana kan sejam ataupun setengah jam daripada iftar dana buat tazkirah pula, beri peringatan pula. Mana banyaknya malih ilmu. Ada setengah mana yang lepas maghrib walaupun bulan Ramadan buat lagi pengajian. Mana nak suruhnya, nak semangatnya. Pas kita tak ambil cana juga. Dak tasih dah lihat orang mengajar ni. Dia mengajar ni habis rang dah. So kata habis rang dah. Tu. Ni habis rang ni. Mula bosan cakap orang lain tak apa, duduk je. Kalau ada air tak kau. Boleh ke tuan-tuan? Tu. Maknanya habis rang dah kan. Tiba-tiba kita tak tahu juga. Lainlah kita duduk ni dalam hutan rimba. Bukit buka gunung ganan tak jumpa dengan manusia langsung.
Orang tanya, mu kenal tak Tuhan? Tak kenal. Tu lain juga. Ni muka kita duduk kawasan orang duk mengajar lah ke? Masjid surau ke? Tak sunyi. Boleh katakan mana-mana masjid ni, mana-mana surau, mana-mana musolat, ada je kelas-kelas pengajian. Tapi kita tak mengaji. Kita buat kenyang kita. Ya. Kita buat sombong kita. Maka bagaimana iman kita? Bagaimana masalah iman kita? Hak tadi tu khilaf. Dia tu pegang kata Allah tak yakin dah, kejak dah. Sehingga ulama mengatakan kalau orang tu kata, dia kata, mu ni aku kerak mu, aku bunuh mu kalau mu tak kata Tuhan tu tak ada, ataupun mu tak kata Tuhan tu lemah, aku akan bunuh. Lalu dia kata walau quti tu qat'an, walaupun dipotong aku sekerat-sekerat. Mu nak taki aku biar putus sekerat-sekerat pun aku tak dah. Aku tetap kata Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu kekal, Allah Ta'ala tu wahdaniyah, sifat tunggal, Allah Ta'ala tu mukhalafah. Aku tetap kata. Cuma tak tahu dalil tahu. Maka iman lagu mana? Imanuhu lam yakhlu min tardidin. Iman tak sunyi daripada khilaf ulama. Setengah ulama kata tak beriman lagi. Honing ni dah, kalau tak ngaji langsung, tak tahu langsung, tak dengar langsung, lagu mana? Ni berat. Lepas tu kita kena ambil cara sungguh bab akidah ni. Tu. Kita nak ibadat, nak Allah Ta'ala terima, Tuhan kita tak kenal. Akan hak lagu tu. Tu. Jadi sebab itulah penting sekali kita mengaji tentang ilmu akidah, dan asas dalam pengajian ilmu akidah ialah mengetahui segala hukum akal. Tu dikatanya, ketahui olehmu bahawasanya hukum akal itu tersimpan pada 3 bahagi. Mana tersimpan ni terhasar 3 ni saja. Tak ada 4, tak ada 2, tak ada kurang jadi 2, tak ada lebih. Pada 3, mana 3 betul-betul tersimpan ataupun terhasar. Bahasa Arab sebut terhasar. Sebagaimana katanya Syekh Imam As-Sunusi rahimahullah ta'ala kitab Matan Umum Baran ni kata wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajiblah di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu pada syarak yang kata wajib. Wajib apa dia? Ayya'rifa ma yajibu apa? Kata Imam Sunusi, dia katanya i'lam innal hukmal aqliyah, bahawa hukum akal itu yang hasiru fi salasati aqsam, terbagilah itu kepada 3 bahagian. Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Wajib, mustahil dan harus. Tu. Jadi wajib kena tahu ni di atas kita. Pertama dia kata wajib. Nama ni wajib. Wajib pada syarak, wajib pada adat, wajib pada akal. 3. Berbeza ni. Tu orang panggil lain padang, lain belalang ni. Lain lubuk, lain ikan ni. Wajib lah ke? Tapi wajib pada adat dia lain, wajib pada syarak dia lain, wajib pada akal lain. Dan keduanya mustahil. Mustahil. Dan ketiganya jaiz. Bahasa Melayu juga harus. Jaiz ni bahasa Melayu kita harus. Maka makna wajib itu, yakni maka makna wajib pada akal itu, maka makna wajib itu makna wajib pada akal itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Barang yang tak dapat dirupakan pada akal kita oleh tiadanya. Arab sebut apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak terima pada akalnya oleh tiadanya. Barang tak terupa, yang ni tak digambarkan pada akal akan tiadanya, yakni barang yang tentu ada. Kalau kita saling bahasa juga, barang yang tentu ada ataupun barang yang tentu sungguh. Jadi kalau kita nak pergi bahas sungguhnya, dia akan pergi kepada maksud barang yang tentu sungguh. Kerana kalau barang yang tentu ada ni, sebahagian daripada sifat-sifat Allah Ta'ala tu, daripada sifat yang wajib itu adanya barang yang bukan sifat yang ada betul-betul dah. Yang ada hanya sifat-sifat ma'ani saja. Adapun daripada sifat ma'ani, 13 sifat tu bukan daripada sifat yang wujud. Tapi tak apalah, kita ambil pengertian dulu.
Daripada maksud makna wajib itu ialah barang yang tiada dapat dirupakan, barang yang tiada dapat digambarkan pada akal akan tiadanya, yakni tulis barang yang mesti ada ataupun barang yang tentu ada serta tentu sungguh. Kalau tulis barang yang tentu ada serta barang yang tentu sungguh. Tu. Nanti sampai di perbahasan sifat kita akan cerita balik. Ni ambil dhabit dulu. Dan arti mustahil. Mustahil bahasa Arab tak ta'rif dah Arabnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa ni maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu? Yani barang yang tiada dapat dirupakan pada akal adanya, yakni akan adanya. Barang yang tiada dapat dirupakan, yakni barang yang tiada dapat digambarkan pada akal akan adanya, yakni tulisnya barang yang tentu tiada. Barang yang tentu tiada. Mustahil ni barang yang tentu tiada. Tu apa panggil mustahil? Tiada Allah. Allah tu ada tak? Ada. Ada Allah ni maksud kata mana yang wajib pada akal. Apa dia wajib ada? Barang yang tentu ada ataupun barang yang tentu sungguh. Tak terima tak sama sekali. Tak terima tidak. Yang ni tidak terima tak ada Allah. Tu maksud kata Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan sifat wujud. Yang ni bersifat dengan sifat ada. Kemudian kita kata tiada Allah itu. Tiada Allah itu maksud kata benda yang mustahil. Tiada Allah itu maksud kata manusia yang ni barang yang tentu tidak. Barang yang tentu tidak. Tak ada Allah Ta'ala ni barang yang tentu tidak. Dan bila kata tidak ada Allah itu barang yang tentu tidak, barang yang tentu ada apa dia? Iaitulah ada Allah itu barang yang mesti, barang yang tentu. Tentu adanya ialah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud, yang bersifat dengan sifat ada. Itu contoh. Dan arti jaiz itu barang yang sah pada akal. Dan jaiz tu yakni bahasa Melayu kita jaiz harus. Itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Ta'rif dalam Arab dia kata ma yasihu fil aqli, barang yang sah pada akal, yakni barang yang terima saja pada akal, wujuduhu wa adamuhu, adanya dan tiadanya. Mana terima berlaku? Tu orang panggil benda harus. Kita haji cakap lah benda aru-aru. Zaid ada rumah, aru ada, aru tak ada. Harus boleh terima belaka. Tu orang panggil duduk tengah. Kalau benda nimbang duduk tengah, sama berat. Tu orang panggil barang yang harus. Nanti kita akan membicarakan tentang sifat yang harus bagi Allah. Apa dia sifat yang harus bagi Allah? Contohnya harus bagi Allah Ta'ala mengadakan akan suatu daripada alam ni. Kita tiba alam ni asal tak ada kan? Alam ni tak ada. Kita ni kita asal ada? Tak ada. Kemudian kita ada pada saat ni, itu apa panggil asalnya daripada sifat keharusan bagi Allah. Apa dia? Harus bagi Allah Ta'ala nak mengadakan akan sesuatu yang tiada, dan harus bagi Allah Ta'ala nak mengekalkan sesuatu tu dalam keadaan tiadanya. Mana alam ni dulu tak ada. Alam ni kita masuk belakalah bila semua alam ni ma siwallahi wa sifati, barang yang lain daripada zat Allah, lain daripada sifat-sifat Allah panggil alam lah. Setengah ulama kata alam ni panggil alamatul liwujudillah, alamat bagi ada Allah Ta'ala panggil alam. Alam. Kemudian jamak alamin, tu panggil jamak. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Rabbil alamin, yang memeliharakan akan sekalian alam. Maka alam ni lain pada zat Allah, daripada sifat Allah, orang panggil alam. Maka alam ni sebelum daripada ada ni, dia tak ada kan? Tak ada alam ni. Sebab tu alam panggil hadis, baru ada, baru timbul, baru dijadikan, baru dikeluarkan daripada tak ada kepada ada. Tu orang panggil baru. Sebelum daripada Adam ni, orang panggil duduk kadang zaman imkan, zaman mungkin. Imkan ni waktu tu harus bagi Allah Ta'ala nak mengadakan alam, dan harus bagi Allah Ta'ala nak mengekalkan di atas tiadanya.
Mana tidak ada tekanan bagi Allah Ta'ala, tidak ada pasang bagi Allah Ta'ala. Tilik kepada asal alam ini dan keadaan tiada. Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan alam, dan harus bagi Allah Ta'ala nak kekalkan alam ini dalam keadaan tiada sampai ke bila-bila. Harus. Tiba-tiba Allah Ta'ala dengan ta'aluk sifat irada Allah menentu nak mengadakan alam. Irada Allah Ta'ala kehendak menentu nak mengadakan alam, maka diadakan alam. Alam ini ada dengan sebab ketentuan Allah. Tapi tilih di atas asalnya harus bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak mengadakan sesuatu daripada alam ni pun harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masuk pengertian daripada sifat yang harus, yang jaiz. Habis. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarat mengenai akan barang yang wajib bagi Allah. Ini barulah masuk pada apa? Hak matang Umar Ibrahim kata wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadha yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalika fi haqqi ar-rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ini perkataan daripada Imam As-Sunusi rahimahullah ta'ala, kitab Mata' Ummu Barahim. Kemudian diterjemah sini, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Maka kita kena kenal lah siapa dia mukallaf ni. Kena kenal siapa dia orang mukallaf. Mukallaf ni kullu fardin minal mukallafin minal insi wal jin. Iaitu tiap-tiap seorang daripada mukallaf ni daripada kalangan jin dan daripada kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Minal insi wal jini, daripada kalangan manusia dan daripada kalangan jin. Zakaran kana au unsa, sama ada itu daripada orang lelaki ataupun orang puan. Walau minal awami, walaupun daripada orang kebanyakan orang ramai. Wal abidi, daripada hamba-hamba orang. Wal nisa'i, daripada perempuan. Wal khuddami, daripada juru-juru khidmat khadam. Hatta Ya'juj wa Ma'juj dunal malaikah, sehinggalah kepada Ya'juj dan Ma'juj. Batu riwayat mengatakan pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada malam tu melalui tempat kediaman bukit ataupun gunung tempat kediaman Ya'juj yang Ma'juj. Lalu di situ Rasulullah telah menyampaikan risalah. Maksudnya Rasulullah telah berdakwah kepada golongan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi mereka itu ingkar. Sebab tu Ya'juj Ma'juj ni akan diazab juga pada hari kiamat, sebab dia akan kufur. Dia tu dah orang panggil sampai seruan dakwah bagi dia, tetapi dia tolak. Orang panggil ummatul dakwah, umat yang terima dakwah tetapi tidak menerima seruan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di atas syarat bagi orang panggil mukallaf, nak panggil syarat mukallaf ni, yang pertama baligh, al-bulugh, orang baligh yang sampai umur. Yang kedua wal aqlu, orang berakal, sempurna akal. Yang tiga wa bulughul da'wati, yang ketiga ialah sampai seruan. Mana maksudnya kalau orang tu duduk dalam hutan, duduk dalam rimba, duduk dalam gunung, siapa tak ada seruan dakwah, tak ada ahli ulama, siapa tak ada seruan, misalnya tak ada alat perhubungan yang sampai kepada mereka, ada mereka itu kekal di atas sifat mereka itu, kita kata tak siapa seruan, maka dia itu orang panggil tak masuk pada kumpulan orang yang ditekan ataupun tak masuk kumpulan orang mukallaf. Kemudian yang keempat wasalamatul hawasi, yang keempat mesti dia tu selamat daripada segala panca indera. Jadi panca indera yang 5 tu selamat. Jangan berhimpun dua perkara pada dia. Kalau sesuatu apa? Kalau dia buta tapi dia buta tapi dia mendengar. Buta dengan tapi mendengar. Maka orang tu wajib di atas dia tu terima. Maksudnya dia tu masih lagi dianggap sebagai mukallaf, sebab seruan dakwah boleh lagi disampaikan melalui pendengaran dia. Ataupun dia celak tapi dia tuli, tetap boleh disampaikan kepadanya akan seruan dakwah. Namun begitu kalaulah berhimpun padanya dua perkara, iaitulah tidak ada sifat pelik dan tidak ada sifat pendengar, dengan bahawasanya dia buta serta dengan pekak, maka tidak ada lagi jalan untuk disampaikan seruan dakwah. Maka ketika tu dia tu gugurlah taklid syarak, tak wajib lagi di atas segala hukum-hukum syariat di atas dia. Tu di antara benda yang disebut sebagai syarat orang mukallaf. Maka kita ni yang duduk
pada petani ni di antara yang cukup syarat lah. Cukup syarat kita ni. Tu kita balik dah. Akal kita akan yang sempurna. Kemudian kita sampai seruan dakwah dan kita panca indera kita pun selamat. Maka wajiblah di atas kita ni, wajib apa dia kata? Wajib dengan sebab syarak yang memperwajibkan. Bila sebut wajib pada syarak, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang kalau kita buat dapat pahala dan kalau kita tinggalkan akan berdosa. Wajib di atas kita ni mengenal ia mukallaf ni akan barang yang wajib, yang akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama. Dan barang yang disifat yang mustahil atasnya atas Allah. Yang kedua. Dan barang yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. 3. Berkaitan dengan Allah Ta'ala ni 3 perkara yang wajib kena tahu. Yang pertama sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua sifat yang mustahil atas Allah. Yang ketiga sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf kena tahu ni secara tafsir. Orang tahu ni. Dan demikian lagi wajib atasnya atas tiap-tiap mukallaf mengenal seumpama demikian itu, yakni sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus pada hak, yakni pada zat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Daripada sifat-sifat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, wajib di atas kita kena tahu. Sifat amanah, tabligh, fatanah, itu di antara sifat-sifat yang wajib kena tahu. Yang sifat jadi sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil atas Rasul dan sifat yang harus bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Maka iaitu yang pertama al-wujudu. Wallahu subhanahu wa